Kursus ini mempersiapkan kita untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia bagi memperteguhkan pemikiran kritikal serta analitikal mereka untuk menangani kehidupan lebih mencabar. Kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Peradaban acuan Malaysia perlu dikupas serta diperdebatkan dalam aktiviti akademik berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dalam mengukuhkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dan amalan pendidikan berimpak tinggi dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mendalami kursus ini. Assalamualaikum, nama saya Nurjela Jela binti Nazri, pemegang kad matrik C19B0879. Baiklah, untuk ringkasan subjek etika dan peradaban. Sedikit penerangan mengenai etika dan peradaban. Etika adalah prinsip dan moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula adalah sistem dan perkembangan sosial sesuatu bangsa, iaitu kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, etika dan peradaban ini adalah untuk mengetahui tentang kegemilangan dan kejatuhan pada sesebuah tamadun untuk diambil iktibar dan nilai pada masa yang akan datang kepada generasi muda dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengacara dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Irfan Syafiq bin Abdul Talib dan nama matrik saya H21E2853. Okey, matlamat bagi subjek penghayatan etika dan peradaban ialah kursus ini mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Pengisian kursus ini memfokuskan kepada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Pelajar akan didedahkan dengan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya dari era pra-kolonial sehingga ke pasca-kolonial. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang persoalan-persoalan yang ditanya dalam kaji selidik tentang subjek etika dan peradaban. Salah satu persoalan yang ditanya ialah, adakah responden pernah mengambil subjek ini ataupun tidak? Bukan itu sahaja, responden juga diminta memberi respon adakah mereka lebih suka apabila subjek ini diambil ataupun diajar secara dalam talian ataupun secara fizikal. Seterusnya, responden juga diminta memberi respon tentang adakah subjek etika dan peradaban dapat membentuk etika seseorang individu pada hari ini. Persoalan-persoalan ini amatlah penting agar kumpulan kami dapat mengkaji dengan lebih terperinci lagi tentang keberkesanan subjek etika dan peradaban kepada semua orang pada hari ini. Bukan itu sahaja, terdapat juga soalan lain yang ditanya. Contohnya ialah, pada pandangan responden, adakah subjek etika dan peradaban ini wajar diambil oleh setiap pelajar di universiti? Terdapat juga persoalan-persoalan yang lain yang ditanya kepada responden. Selamat sejahtera, nama saya Syarmita Arimanandan, nombor matriks H20B1751. Hari ini saya ingin membentangkan tentang maklum balas responden. Terdapat 35 responden yang telah menjawab kajian ini. Bahagian A, latar belakang responden. Aspek yang pertama adalah jantina. 22.9% daripada responden merupakan responden lelaki, manakala 77.1% merupakan responden perempuan.
Seterusnya adalah aspek umur. Terdapat 17.1% responden yang umur dalam 18 hingga 21 tahun dan 74.3% responden yang merupakan 22 hingga 25 tahun. Selebihan responden merupakan umur daripada 26 hingga 29 dan 30 ke atas. Seterusnya adalah aspek bangsa. Terdapat 97.1% responden yang daripada bangsa Melayu. Selebihan responden terdiri daripada minoriti iaitu bangsa lain-lain. Seterusnya adalah status. 80% responden merupakan pelajar, manakala 11.4% responden merupakan pekerja dan 8.6% merupakan responden yang tidak bekerja. Bahagian B, soal selidik. Soalan yang pertama adalah, adakah anda pernah mengambil kursus etika dan peradaban? 77.1% responden menjawab ya, manakala 22.9% responden menjawab tidak. Soalan kedua, adakah anda lebih suka kursus ini diajar secara fizikal ataupun secara atas talian? Dan 57.1% responden menjawab secara fizikal, manakala 42.9% responden menjawab secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fazmina binti Muhammad Safrizan. Nombor matriks H20E1092. Okey, saya akan teruskan dengan maklum balas responden untuk soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Adakah subjek etika dan peradaban ini membentuk kepribadian seseorang individu? Terdapat seramai 35 responden dan 30 daripada responden tersebut menyatakan bahawa mereka bersetuju bahawa subjek etika dan peradaban ini membentuk kepribadian seseorang individu. Manakala seorang responden menyatakan bahawa dia tidak bersetuju dan 4 orang memberi respon yang netral. Okey, untuk soalan keempat, adakah kursus etika dan peradaban ini menjadi tonggak kepada kehidupan seseorang? 32 daripada responden tersebut menyatakan bahawa mereka bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 2 orang memberi respon yang natural dan seorang daripada responden tersebut tidak bersetuju bahawa etika dan peradaban ini menjadi tonggak kepada kehidupan seseorang. Untuk soalan kelima, pada pendapat anda, adakah kursus ini perlu diambil bagi setiap pelajar di universiti? Terdapat 97.1% daripada responden yang menyatakan mereka bersetuju bahawa kursus etika dan peradaban ini perlu diambil bagi setiap pelajar di universiti. Untuk soalan yang seterusnya, soalan ke-6. Pada pandangan anda, adakah kursus ini mampu memberikan manfaat kepada individu seperti melahirkan masyarakat yang beretika? Seramai 30 responden yang menyatakan mereka bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala seorang responden tidak bersetuju dan 4 orang responden tersebut memberi respon yang netral. Untuk soalan ketujuh, berikan satu contoh kepribadian yang berkaitan dengan subjek etika dan peradaban. Majoritinya menjawab hormat menghormati dan ada juga yang memberi jawapan berdisiplin, jujur, berpaduan, sentiasa bersikap baik dengan semua lapisan masyarakat, etika ketika makan di meja makan, beradab ketika bercakap dengan orang yang lebih tua, perpaduan kaum, menjadikan seseorang itu lebih menghargai masa, toleransi, memberi senyuman sesama sendiri, berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang, mempunyai tingkah laku yang baik, amanah, sopan santun. Soalan ke-8. Pada pendapat anda, adakah kursus ini sangat memainkan peranan penting bagi peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat? Seramai 32 responden menyatakan bahawa mereka setuju bahawa kursus etika dan peradaban ini memainkan peranan penting bagi peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Manakala seorang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut dan 2 orang daripada responden tersebut memberi respon yang netral. Ke-9. Pada pendapat anda, adakah subjek penghayatan etika dan peradaban ini sangat relevan pada masa kini serta kursus ini harus diajar di universiti? Terdapat seramai 32 responden setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 3 daripada responden tersebut menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.
Soalan ke-10. Tanpa wujudnya etika dalam keluarga, kehidupan berkeluarga pasti dilimpahi pelbagai masalah. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? Terdapat seramai 32 daripada 35 responden menyatakan bahawa mereka bersetuju dengan pernyataan tersebut, dan 3 daripada responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Soalan ke-11. Bagi pandangan anda, adakah kursus ini mampu memberi kesan? Assalamualaikum. Saya Nur Ibtisam Hazwani binti Cik Daud bernombor matrik H20A1385. Saya akan memperjelaskan tentang kepentingan etika dan peradaban mengikut peringkat iaitu individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Konsep etika dan peradaban dari perspektif individu adalah berbeza-beza dan ia juga bergantung kepada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipraktikkan oleh seorang individu tersebut. Namun, kepentingannya kepada individu adalah prinsip-prinsip asas dan nilai yang menjadi pegangan hidup. Ia mampu membantu seseorang individu menjadi panduan yang berguna dalam cara berfikir, bertutur dan tingkah laku dengan baik. Selain itu, dengan adanya etika, individu dapat mengawal sesuatu tindakan apabila berurusan dengan individu yang lain, masyarakat, alam sekitar dan haiwan atau hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, etika juga amat penting kepada individu tersebut. Ia dapat membantu menguruskan dirinya dengan sendiri. Etika dalam keluarga adalah etika yang telah diatur dan diamalkan dalam lingkungan ahli keluarga. Nilai dan etika bukan sahaja memainkan peranan penting dalam aspek sosial, tetapi ia juga penting dalam aspek psikologi dan sosio-budaya kerana ia bertujuan untuk membaiki dan membentuk tingkah laku seseorang individu dalam keluarga. Antara etika yang wujud dalam sesebuah keluarga adalah seperti cara menghormati orang yang lebih tua, cara berinteraksi dengan sopan, serta bagaimana bersikap dengan dan layanan yang betul kepada orang tua, tetamu maupun ahli keluarga. Biasanya etika sering dirancang secara turun-temurun dalam sesebuah keluarga agar dapat mengukuhkan generasi yang beretika dan mewujudkan kepribadian yang tinggi dalam pelbagai nilai-nilai murni. Etika dalam masyarakat pula diertikan sebagai sesuatu panduan dan prinsip-prinsip moral yang dapat diterima dan dipersetujui oleh masyarakat setempat. Kepentingan etika dalam masyarakat adalah amat penting untuk dipatuhi oleh individu dalam sesebuah masyarakat agar dapat hidup aman dan